Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Untuk video kali ini kita akan melihat Matematika SSM tingkatan 4 bab 3 penakkulan logik. Untuk video kali ini kita akan melihat standard kandungan 3.1 pernyataan. Manakala standard pembelajarannya pula adalah membina pernyataan dalam bentuk implikasi. Bentuk yang pertama jika P maka Q, dan yang kedua P jika dan hanya jika Q. Untuk jika P maka Q, mari kita lihat contoh berikut. Jika anda berfikiran positif, maka anda mampu hidup gembira. Di dalam pernyataan ini, kita dapati bahawa terdapatnya yang disebut sebagai antijadian dan juga akibat. Jika antijadian, maka akibat. Anda berfikiran positif adalah antijadian, anda mampu hidup gembira adalah akibat. Kita tandakannya sebagai jika P maka Q. Jika antijadian, maka akibat. Kita lihat contoh berikut. Jika X tambah 2 sama dengan 9, maka X sama dengan 7. Di dalam pernyataan ini, X tambah 2 sama dengan 9 adalah antijadian, manakala X sama dengan 7 adalah akibat. Untuk contoh yang kedua, jika X sama dengan 7, maka X tambah 2 sama dengan 9. X sama dengan 7 adalah antijadian, manakala akibat adalah X tambah 2 sama dengan 9. Dan contoh yang terakhir, jika sebuah poligon ialah pentagon, maka jumlah sudut berdalaman ialah 540 darjah. Sebuah poligon ialah pentagon adalah antijadian, manakala jumlah sudut berdalaman ialah 540 darjah adalah akibat. Ini adalah bentuk implikasi jika P maka Q, di mana selepas perkataan jika adalah antijadian, selepas perkataan maka adalah akibat. Mari kita lihat bentuk P jika dan hanya jika Q. Kita tengok contoh ini. Anda akan dianugerahi kehadiran 100% jika dan hanya jika anda hadir setiap hari. Didapati bahawa anda akan dianugerahi kehadiran 100% ini adalah P, manakala anda hadir setiap hari adalah Q. Kita tulis sebagai P jika dan hanya jika Q. Untuk P jika dan hanya jika Q, kita boleh pecahkannya kepada dua implikasi. Bermaksud kita boleh menulisnya menjadi dua implikasi yang berbeza. Yang pertamanya adalah seperti tadi, jika P maka Q. Kemudian untuk implikasi yang kedua, jika Q maka P. Bermaksud, untuk implikasi pertama, P bertindak sebagai antijadian, Q bertindak sebagai akibat. Dan untuk implikasi yang kedua, Q bertindak sebagai antijadian dan P pula bertindak sebagai akibat. Antijadian dan akibat ini yang membezakannya hanyalah pada kedudukannya, sama ada selepas perkataan jika atau selepas daripada perkataan maka. Jika dia berada selepas perkataan jika, itu adalah antijadian. Jika dia berada selepas perkataan maka, itu adalah akibat. Mari kita lihat contoh. Tulis dua implikasi daripada setiap pernyataan berikut. 3x tambah 2 sama dengan 17 jika dan hanya jika x sama dengan 5. Kita dapati bahawa 3x tambah 2 sama dengan 17 adalah P, manakala x sama dengan 5 adalah Q. Jadi, kita menulis implikasi jika P maka Q sebagai jika 3x tambah 2 sama dengan 17, maka x sama dengan 5. Kemudian, untuk implikasi yang kedua, kita terbalikkannya sahaja menjadi jika x sama dengan 5, maka 3x tambah 2 sama dengan 17. Mari kita lihat contoh yang kedua. G adalah satu nombor perdana jika dan hanya jika G boleh dibahagi tepat dengan G dan satu sahaja. Kita dapati bahawa G adalah satu nombor perdana ini adalah P, manakala G boleh dibagi tepat dengan G dan satu sahaja adalah Q. Jadi implikasi pertama, jika G adalah satu nombor perdana, maka G boleh dibahagi tepat dengan G dan satu sahaja. Untuk implikasi yang kedua, kita terbalikkannya sahaja menjadi
Jika G boleh dibagi tepat dengan G dan 1 sahaja, maka G ialah suatu nombor perdana. Apakah perbezaan di antara jika P maka Q, P jika dan hanya jika Q? Kedua-duanya ni adalah merupakan suatu ayat implikasi, di mana jika P maka Q ini dia bersifat satu hala, manakala P jika dan hanya jika Q dia bersifat dua hala. Bermaksud kita boleh pecahkannya kepada dua implikasi. Jika P maka Q, jika Q maka P. Manakala untuk jika P maka Q adalah satu hala, tak boleh jika Q maka P. Untuk nilai kebenarannya pula, terdapati bahawa jika ayat yang penyertaan yang berbentuk jika P maka Q ini kita terbalikkan, dia akan menjadi suatu akas, di mana nilai kebenaran boleh jadi benar ataupun palsu. Dan untuk P jika dan hanya jika Q, dia adalah benar untuk kedua-dua hala. Itulah sedikit tentang apakah perbezaan antara jika P maka Q, P dan hanya jika dan hanya jika Q. Itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu lagi dalam video akan datang dalam saluran Ambil Tahu. Sekian, terima kasih.